Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tarikan analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni macam biasa hari Sabtu, hari Minggu hujung minggu ataupun weekend. Memang volume tak banyak sangat. Cuma kita akan tengok update pergerakan market, ada tak sebarang movement yang menarik semalam. So Zul pun tak tengok chat lagi sebab apa malam tadi dekat tempat Zul ni blackout. So sedang tadi pukul 3 3 pagi baru ada elektrik. So tu memang malam tadi mainnya daripada balik kerja pukul malam pukul 10 sampai rumah dalam pukul 11 macam tu, pergi makan memang tak ada elektrik pun. So memang tu tak tengok chat. So pagi ni pun tu tak tengok chat lagi. So let's go, kita pergi ke chat, kita akan tengokkan pergerakan market seterusnya. Adakah kita berlaku sebarang confirmation dan bagaimana arah pergerakan market. Tanpa buang masa lagi, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan, apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. Dan nanti macam biasa tu akan pergi ke live chat untuk semalam ataupun komen untuk semalam untuk tengok review sebarang permintaan dah. So inilah Coin Market Cap. Kali kita tengok total market cap berada di mana? Total market cap berada di 1.0 trilion. So good secara keseluruhannya. Kita dah start burannya pergerakan ataupun uptrend pergerakan to normal untuk total market crypto secara keseluruhannya berada above 1 trilion balik. So kita target untuk next all time high untuk di Bitcoin akan berada, total market kita akan berjumlah 10 trilion. So time aku kata 10 kali ganda lah. So kemudian kita tengok untuk volume 37 bilion aja daripada 60 lebih tu normal. Bitcoin 42.4 macam drop sikit daripada 42.5, 8.3 nampak sama saja. So kita tengok summary kat sini. Total market drop sikit 0.46, volume drop 30%, Bitcoin sedikit saja meningkat 0.18. So apa-apa kita tengok harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 23k, ngam-ngam saja 23k. Kemudian 23k memang tahu kita ada key level kita. Kemudian untuk dalam tempoh 24 hours untuk semalam drop 0.30, Ethereum 1.5 daripada 1.6, drop sebanyak 1.77%. So untuk lain-lain semua kalau ikutkan Bitcoin drop, kita jangkakan untuk altcoin lain juga drop. So semua drop, Dogecoin lah klik 0.7, tapi mainly semuanya sedang melakukan dalam red candle. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go, kita pergi ke chat kita. So nanti tu akan buka chat. Nampak chat ni kalau ikutkan, kalau tu buka hari kat tu punya laptop, kat PC memang dia akan buka SP500 ni. So tu tak tengok lagi Bitcoin. So let's go, kita nak Bitcoin sebenarnya. Di semalam tu tak tengok lagi. So Bitcoin 23k. So ini adalah chart di daily. So kita tengok macam mana untuk di daily. Kita ada satu point channel. So daily ikutkan ni, kalau breakout bawah ni, meaning kita nampak dah sikit dia follow channel ni. So meaning untuk currently RSI overbought, stock RSI oversold. So jangan walaupun ada breakout possible. Okay, di 4 hours, di 4 hour ikutkan kita dah pun breakout dan kita kembali balik below line putih ni. Siapa nak tahu line putih ni apa? Line putih ni menjadikan tu ada monitor di daily maknanya, iaitu channel yang lebih besar ataupun channel kita panggil channel untuk uptrend, possible channel untuk uptrend untuk Bitcoin, iaitu channel ni daripada low ini draw sampai atas dan nampak lah macam mana pergerakan channel. Sebab tu ada trend line putih tu. So kali tengah middle, so sama je kan, sama ada kita breakout ke atas untuk attack more pergi atas, ataupun kita boleh berlaku cool down. So meaning ini adalah dia punya channel uptrend untuk more kepada longer time. So inilah aku kata trend line, aku kata channel yang mana tu target untuk price tu attack ke kawasan tu punya major resistance, iaitu swing high to swing low. Kemudian kita akan nampak almost board resistance kita dalam kawasan ni dalam 50 ke 60k. Kemudian apa yang tu nak tengok adalah tu nak tengok untuk pergerakan dalam masa 2 tahun ni, iaitu Bitcoin akan buat movement dalam pergerakan uptrend ni sampai mana mungkin ada sikit spike naik kawasan ni, kemudian berlaku rejection. Sebab apa menjadikan ini adalah rising channel. So meaning adalah seperti bila breakout ni drop. So sekiranya selalu channel ni, kalau bullish channel bearish ni walaupun uptrend tapi diconsider sebagai bearish pattern, iaitu sebaik dia breakout dia akan drop bawah. Apa yang kita nak tengok adalah price itu bergerak dalam kawasan ni, breakout ke atas, hit kawasan resistance. So breakout ni adalah sebagai consider sebagai macam consider bercakap bootstrap. Kemudian dia akan masuk balik dalam channel. Masuk dalam channel, kita tahu price akan drag ke bawah. Drag bawah itulah positif. Sebab apa? Untuk kita swing low, swing high, untuk kita attack support. Macam dia akan, ini adalah kawasan great last buy sebelum kita buran. So itulah mak kepada nonton. Sebab tu ada channel tu, kenapa tu monitor pergerakan
line-line putih tu, apa yang bermaksud dengan line-line putih tu. So let's go, kita pergi balik ke chart kita untuk di daily. So di daily kita nampakkan kita ada di key level di kawasan almost 20, hampir 25k, currently tak sampai lagi. So ikutkan ini, kalau daripada swing low ini to swing high tu to swing low ni, kita ada bought resistance. Kalau di kawasan 25 kita ada daripada swing high ini 2-32k, ke swing low kita akan ada orang dalam kawasan 28 ke 26. Yes, itulah maximum trash Bitcoin yang tu jangkakan boleh pergi sebelum kita berlaku pullback. So apa pun kita akan tengokkan untuk short term di daily, nampak untuk pullback itu nak drop kali ni weak. Kenapa weak? Sebab apa? Walaupun stok walaupun RSI berada di overbought, stok RSI kita berada di oversold. So momentum untuk drop tu dah tak ada. So momentum dah lebih kepada naik, cuma price saja dah kata memang dah sampai atas. So meaning pullback akan berlaku, cuma give and time saja. So sama ada kita berlaku di 23 ataupun naik dulu 24 ataupun naik dulu kawasan 29, baru kita akan kata drop. So bagi zone tak masalah. Dan macam kan Zul ada plan, iaitu tahun ini, tahun 2023, tahun 24 Zul akan start DCA. Dan Zul tak tengok untuk ataupun Zul tak plan untuk ambil profit dalam masa jangka terdekat. Sebab apa? Untuk tahun 2023, whatever price Bitcoin masa tu dan altcoin, Zul akan DCA. Sebab apa? Zul ada plan untuk kumpulkan aset sebanyak boleh. Zul akan collect aset sebanyak boleh. Zul tak fikir pasal value naik ke turun. Kalau hari ni Zul buy, dia turun tak masalah. Kalau berlaku kata di point yang menarik, dia support, Zul akan DCA lagi bulan tu, extra DCA untuk bulan tu. Yang penting Zul hanya fokus untuk collect aset sebanyak boleh. Bila nak ambil profit, iaitu jangkaan tahun 2025. So kenapa Zul plan macam tu? Sebenarnya kan Zul, siapa yang follow Zul lama, setahun lebih, 2 tahun lebih, sebab apa? Zul follow 4 year circle. So currently untuk short term mungkin kita ada sedikit failing, ada nak drop tapi naik, itu short term, normal berlaku short term. Tapi untuk long term, berdasarkan analisis 4 year circle, still lagi kita dapat yang sama, iaitu di mana tu cakapkan tahun pertama bearish market, iaitu tahun lepas, tahun 2022, iaitu kita jangkakan bottom, dan kita dah drop dapat bottom. Cuba kita miss sikit sebab apa? By data-data yang lepas kita dah dapat bottom di bulan 12-11, tapi untuk tahun ni data yang baru kita dapat bulan 11. Sama seperti top kita sebelum ni, jangkakan dalam bulan 12 bulan 1 baru kita top, tapi kita dapat 11 juga. So sama juga sini. So ini data baru, inilah 4 year circle. So ini data ini kita boleh guna untuk next circle. So tak salah pun menjadikan jangkaan untuk bottom pun tak ada siapa yang dapat 100%. Kita akan dapat confirm. Yang penting kita dah dapat confirmation, iaitu daripada downtrend berubah uptrend. So now adalah time untuk membeli. Naik drop itu biasa untuk dalam kuartal 2 tahun kedua untuk circle ni. Sebab apa? Kita jangkakan sideways saja untuk dalam 2 tahun. So meaning great buy untuk 2 tahun ni. So itulah untuk secara long term. Untuk short term, kita macam cakap ni, Bitcoin di 4 hours nampak dah breakout yang ni. Kemudian kita tengok RSI. So nak kita tengok drop atau tidak strong untuk di drop, kita akan tengok di 4 hours. 4 hours punya RSI mestilah lost position 50. Sekiranya kita tengok RSI di 4 hours lost position 50, menuju ke kawasan oversold untuk RSI. So meaning kita akan jangkakan itu adalah kita punya momentum untuk pullback, dan kita akan dapat confirmation. Currently memang tak ada lagi confirmation untuk back, walaupun kita dah breakout yang ni, walaupun kita dah breakout channel ini. Sebab apa? Ikutkan 4 hours masih lagi above 50, stok RSI oversold, momentum naik itu memang ada. So possible nanti kita akan terpaksa adjust lagi quarter channel ni. Sebab apa? Kan nampak lagi boleh adjust yang ni, tu akan terangkan, iaitu expected kita boleh adjust yang ni untuk yang ni sampai lower ni. Tu kan tengok kan. Sebab tu cakap walaupun kita dah draw channel, masih lagi belum dapat confirmation yang ni. So akan draw yang ni, tu nampak. So ini kita akan nampakkan possible dia akan buat. Nampak kalau ikut middle ni kita test, ada reaction kat sini, ada reaction kat sini, ada reaction ni. So possible ini adalah dia punya channel yang betulnya. Sebab apa? Kalau ikutkan channel yang draw, channel yang draw ni, meaning dah breakout, tapi kan nampak momentum RSI data tu tak nampak pun dia nak turun. Meaning kita tengok macam mana. So currently kita akan possible untuk pagi ni, ni sebenarnya Zul nak update ni. Zul kan update yang ini. So yang ini consider dah last dia, memang dah tak boleh upgrade, dah tak boleh untuk di alter dah. Sebab apa? Inilah low yang kita ada, tak ada lah low lagi low ni, kemudian inilah high yang kita ada. So meaning currently Zul akan monitor quarter yang ini. Kemudian kita akan tengokkan yang ni. So kita lock saja. So meaning lepas ni memang dah tak ada sebarang perubahan dah untuk channel ni. Sebab apa? Walaupun dah breakout di kawasan ni, macam akan di 4 hours, di
belum nampak bullish lagi. So ini ada possible kita akan booking sideways, kemudian baru naik up ataupun breakout kawasan ni. Possible kalau breakout tu confirmationnya adalah kita jangkakan 4 hours semula berada below bawah 50, dan masa tu kita jangkakan price akan start bermain bawah ni pula untuk start cooling down pullback. Dan di daily pun kita nampak price tu akan start drop sampai 50 dan stock RSI oversold. So masa tu kita jangkakan akan berlaku kita punya another next bound untuk pergi buat all time high yang lain pula. So currently inilah kita higher high. So soalannya adakah dia akan naik 25, 29 sebelum pullback ataupun pullback currently. So mana-mana pun tak kisah macam kita dah masuk kata tahun DCA. So DCA saja whatever price yang Bitcoin ataupun altcoin currently, kemudian kita akan tunggu pullback. Kalau sekiranya ada pullback untuk bulan ni ataupun pullback untuk current time, untuk pullback bila lah, contoh kita buy contoh bulan depan, bulan 1 bulan 2 kita buy, kemudian tiba-tiba tengah bulan 2 dia berlaku pullback, tak apalah, itu consider rezeki, kita akan DCA kali kedua. Sebab apa? Kita DCA untuk pullback. So ada dua, DCA monthly dan DCA untuk pullback ataupun sebarang pullback yang kata cantik, kita akan buy. So itulah kawasan, itulah mana DCA. So tak perlu ikut sebulan sekali. Kita punya sebulan sekali tu kita punya wajib. Kemudian kita akan tunggu opportunity, kita tunggu pullback opportunity. Kalau ada opportunity kita buy. So bagi tu tak pening-pening pun, ya kan, tu tak kisah pun volume dia. Aku kata harga dia berapa. Yang penting tu nak fikir lah collect asset sebanyak boleh. So itulah tu punya plan untuk tu punya crypto plan untuk insyaAllah tahun 2025 nya walaupun ada buran. So itulah untuk Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. Zul boleh tak review ADA dan ICP? ADA dan ICP. So Cardano. So Zul kan tengok Cardano dulu. Sebab apa? Cardano adalah consider dia punya top 5, top 3 maknanya, top 3, nombor 3. So Cardano, dah sampai Cardano, ikutkan macam belum lagi breakout kita punya channel, tapi dia dah buat sikit bullish, iaitu kita nampak kita daripada low ini kita dah breakout key level yang pertama. Next key level dia adalah key level itu adalah 30 sen. Next key level dia berada di 43 sen. So 43 sen tu meaning kita dah breakout kita punya channel ni. So ini jagakan dia akan berjaya breakout 43. Next key level dah 74. So untuk Cardano, siapa-siapa nak invest untuk long term ataupun nak untuk long term, so whatever price Cardano dalam pergerakan channel ataupun dalam channel ni adalah good untuk anda invest untuk long term. Zul dah ada 1000 coin, cuma Zul nak cuba dapatkan lagi another 1000 coin. Sebab apa? Zul nak reducekan Zul punya average sahaja. Currently Zul punya mission untuk Cardano, Zul dah ada 1000, Zul nak buy lagi untuk at least reducekan at least below 1, hampir kalau 74 ke 60 sen. Ni pun Zul dah happy. Sebab apa? Zul nak tengok at least close 74. So kalau terus ni tak masalah, biarkan benda kita akan cepat lagi profit. So itulah sekarang target Zul untuk Cardano. So good siapa-siapa untuk invest, first time investor untuk Cardano berdasarkan ni lah good. Cuma untuk hari ni Zul ada nasihat sikit. Sebab apa? Ramai yang beli coin selalunya dia follow Zul. Kalau Zul beli Solana, dia beli Solana. Zul beli Matic, dia beli Matic. Zul beli ADA, Zul beli ADA. Zul beli Chainlink, dia beli Chainlink. So make sure ni kan anda buy sebarang coin tu, make sure anda tahu apa coin yang anda beli, apa projek dia, dan mostly yang penting adalah anda perlu tahu technical. Yes, kat Zul sharekan hari-hari. Cuma Zul share hari ni adalah Zul punya knowledge. So sebab apa? Sebarang berlaku perubahan dalam chart tu Zul dapat identify. So kalau contoh anda tak dapat, anda ikut follow sebarang movement, contoh mungkin tiba tengah hari Zul nampak tak cantik, ada something news, and Zul do exit market, kemudian malam tu malam masa lain barulah Zul beritahu, kemudian dah terlambat. So itu adalah kuota risk yang anda perlu ambil. So ingat, Zul punya channel bukanlah untuk anda follow Zul buy atau tidak. Channel Zul hanyalah untuk Zul sharekan secara teknikal dan anda boleh belajar secara teknikal. Maknanya kalau anda tengok hari-hari, anda boleh belajar tu punya teknikal. So itulah Cardano yang disharekan, moment good untuk anda buy untuk long term. So kemudian untuk di ICP. So ICP tu scary sikit. ICP tu memang tu memang tak nak invest lah ICP ni sebenarnya. Sebab apa? Ini dia punya sebab dia. Nanti tu akan tunjukkan di daily. Kita akan tengok harga dia adalah yang sebenar adalah harga di kawasan ni. Jauhnya 200 lebih harga opening. Harga opening dia 200.5, naik kemudian break pull. Kemudian kali kita tengok price untuk first, adakah good untuk investor? Macam anda kaji, yes inilah good untuk investor, tapi ialah very very high risk punya point. Sebab apa? Harga dia memang jauh lah. Kemudian kalau ikutkan, kita boleh draw pula lagi satu channel yang huge, low ini to low ini, dan kita bro ni.
So first channel yang dia perlu tempuh adalah channel yang bawah ni. So adakah good investment? Yes, consider good untuk investment, tapi fundamentalnya nampak strong, tapi secara chart ni pun dah macam tak cantik lah. Tapi untuk short term kita akan tengokkan daripada low kita daripada $3.5 berjaya claim kita punya key level 45, good. Ini performance dia tu, improvement dia ada. Kemudian next key level kita berada di $6. Berjaya tak balik $6? Kalau berjaya balik $6, kita tengokkan kita ada key level hampir $10. So ini kita takkan nak tunggu sampai 200 baru nak buy kan. So meaning anda boleh tak high risk hanya punya investment. Ingat ICP high risk investment kalau anda kaji punya fundamental. So good. Breakout yang ini kita jangkakan price boleh naik sampai mana, dia akan follow pula, kita akan test pula channel yang lebih besar ni, kemudian breakout lagi channel ni. So kemudian tahulah bahawa investment anda bawah ni berjaya. So itulah kita, sekiranya price tu drop balik bawah 35, so macam cakapkan, make sure anda invest yang duit expectation boleh loss. So itulah untuk current ICP yang tu boleh sharekan untuk anda berdasarkan technical, berdasarkan fundamental. So memang tak arif pasal fundamental untuk ICP. Dan sebab apa, dia punya channel adalah lebih kepada technical. So fundamental pun dia pun hanya follow orang aja yang untuk dia tengok di YouTube lain, dan ada juga bacaan-bacaan sikit. Tapi mostly bacaan sikit tu hanya basic, kemudian dia akan pergi ke channel-channel lain yang menerangkan. Mostly ada channel YouTube di US tu mostly pasal fundamental ya. So boleh kita dengar situ, kita baca, kemudian kita cross check betul tak. So itu je yang tu boleh buat. So itulah untuk ICP tentang technical, ini yang tu nak sharekan. So next kita akan pergi ruangan komen lain. Kita tengokkan Fed USDT Binance boleh pump lagi ke Zul? Fed USDT. Fed USDT, kita tengokkan FET USDT di Binance. Fed USDT Binance. So rasa yang ni hanya okey. Fed USDT Premium Index. Okey, tu tak pasti yang ini ke? Fed USDT. So ikutkan luar komen ni lah. FET USDT Binance boleh pump lagi. So jumpa chart dia yang ni je, FET. So chart dia macam ni. So chart yang mana tu tak pasti. Sebab apa kalau tu type kat sini FET USDT. Alright. Ada okey yang ni kot. Future AI. Okey, yang rasa yang ni kot. Mungkin line tu lemah sikit ni. So Fed USDT, so rasa yang ini. Okay, Fed AI, so rasa betul okey. So rasa yang ni lah. So kena tengokkan di daily. Kita tengok okey, pergerakan chart dia, harga dia betul okey. So untuk di Fed ni sedang buat pergerakan yang menarik, iaitu price nak berklaim balik dia punya real support dia 30. Sebab apa, harga opening adalah 30 sen. So macam tu cakapkan, sebarang chart yang drop below support consider free fall. Kemudian aku kata cuba claim balik 30, dan sekiranya berada above 30, meaning kita akan nampak ada opportunity untuk dia buat high yang baru. So meaning high yang baru, dan kita dah breakout yang ni. So untuk di Fed ni nampakkan bila breakout saja 30 ni, kalau anda nak tengok kaji fundamental dia above 30 sen, anda tengok dia punya fundamental tu getting strong, meaning investor mula yakin dengan apa yang dia buat tu, meaning sebab tu kita tengok price akan start build up naik. So meaning next bulan target mana, dia jangkakan boleh target mana-mana kawasan trend putih ni, dan boleh tarik Fibonacci daripada swing low to swing high to swing low, dan boleh target lah sampai tahun 25 sana. So meaning kita boleh target 1.6 sini, 2.6 dekat sini, sampailah atas sikit dan 3.6. So itulah aku kata jangkaan untuk Fed. So apapun untuk secara technical good, maknanya key level perlu breakout 30 sen untuk mengatakan dia ada more pada future. Kita ada future punya value dia adalah lebih tinggi sekiranya dia berada above 30 sen untuk current time. So itulah untuk Fed. So apa lagi nak tengokkan, ALBT bila boleh masuk? ALBT, okey, ALBT ni famous kan ni, harga tengah naik. So menunjukkan harga apa-apa yang tengah naik muncak ni tak baik, aku kata tak cantik nak invest. So ALBT ni, so apapun ALBT ni kita tengok first, kita kena realize kena nak cakap apa ni, nak sebut bahasa putih tu tak terbeli, tak sebut pula dalam lidah ni. Kita kena realize harga dia sebenarnya opening dia adalah di kawasan 34. So untuk long term price perlu berada 34. Cuma kan ni takkan nak tunggu 34 baru nak buy kan, harga tengah murah, takkan nak tunggu harga ni. Untuk healthy, yes boleh buy kawasan atas ni. Tapi untuk sedikit kuartal investment yang high risk ataupun more kepada investor, adalah kita tengok pergerakan ni. So pergerakan dah pun berlaku channel, dan kita ada key level di kawasan 10 sen. Price dah breakout 10 sen, retest, dan
quarter retest dan sedang melakukan kenaikan. So meaning good. Next key level dia adalah dia perlu breakout almost dalam kawasan ni dalam 20 sen. So meaning kita jangkakan sekiranya anda ada buy di kawasan ini, iaitu kawasan channel ini, sekiranya anda ada buy invest di kawasan channel ni, so first anda boleh tarik nafas lega sebab apa price dah breakout first key level 10 sen. Kemudian kalau anda nak holding, anda boleh holding. Kemudian kita tengok price breakout 20, so anda boleh nafas lagi tinggi. So keep track key level dia. Yang penting untuk long term, untuk tahun 2025 punya kenaikan, LBT perlu naik above 34 sen. Kemudian above 34 sen, anda boleh holding saja, tunggu target 2025. Dan sampai mana, sampailah kita boleh targetkan sampai kita punya expected Fibonacci sama ada di 1.6, 2.6, 3.6, 4.2. Sampailah expectation tarikh pula ataupun masanya adalah tahun 2025, bulan 11, bulan 12. Itulah jangkaan top untuk sebarang coin. Dan kita tengok masa LBT tu sampai mana, masa harga dalam time itu, ini kita boleh exit market. So itu LBT. Untuk short term, siapa yang nak invest kawasan ni, good. Now price naik, next claim untuk tengok dia punya performance naik adalah per breakout 20 sen. So soalan tadi, adakah good untuk entry? So terletak pada anda menjadikan siapa yang dah buy dengan kawasan ni, good. Siapa buy kawasan ni, yes, walaupun anda buy harga ni, tapi consider untuk movement atas tu lagi tinggi. Cuma siapa yang buy kawasan ni perlu berhati-hati. Kalau siapa buy kawasan ni, tengok price dia above 20 sen, so anda boleh lega di kawasan ni. So menjadikan kalau siapa yang dah buy kawasan ni dah dapat target, kuartal monitor je pergerakan ni, tengok movement dia. Siapa-siapa baru nak start invest, untuk sarankan anda invest duit yang anda expectationkan boleh loss. So itulah yang boleh sarankan untuk anda mentengok secara teknikal dia. So itulah untuk ELBT. Kemudian kota support, thank you untuk support dan jadi asal biar pauzian jadi tu punya membership. Sebab apa, kalau warna hijau ni adalah first month banyak, kalau ikutkan ni, okay, new member, thank you untuk saya untuk support dia punya membership. Jangan risau, kalau ada live anda boleh request saja masa live, dan memang untuk membership memang untuk akan prioritikan dulu untuk soalan daripada membership. Apa ada lagi tak? Elibita salam tu dulu guna Binance Crypto, lepas beberapa isu dah guna Binance tu. Okay, nak guna kat Malaysia ni, kat Binance memang kalau siapa yang pakai iPhone, iOS boleh download, ada caranya. Di Android pun ada cara, tapi tu dah buat tak berjaya banyak. Tapi tak kat tu punya Android tak masalah. Tu memang ada sebelum kena ban dulu, so lagi boleh pakai. Di PC pun tu still lagi boleh pakai. Cuma untuk kali yang baru-baru mungkin tu sakit, anda boleh guna apa? Kita boleh guna Huobi, kita boleh guna KuCoin, ataupun anda nak sikit advance, anda boleh guna di Bybit. So Bybit tu mostly dulu adalah lebih kepada leverage. Kali Bybit untuk start tahun 20 masa tahun 2021 pun dia dah start launch dia punya wallet spot. So boleh buy juga di Bybit. Bybit adalah kalau Android ke Malaysia anda cari Bybit, boleh Bybit. Cuma tak silap, so dia punya fee tu kadang-kadang mahal sikit. So meaning kalau kat Malaysia mudah adalah guna di KuCoin ataupun di Huobi. Paling famous di Malaysia adalah di KuCoin. Kemudian minta review update untuk KDA, VRA, COTI. So KDA, VRA dan COTI. So KDA macam juga akan tu akan pergi ke daily aja. Tak, tu punya review pagi ni akan jadi panjang banyak. So KDA, cari KDA tak jumpa. So KDA di daily macam akan masih lagi dalam channel. So masih great buy untuk long term. So masih great, ataupun selagi mana dalam channel ni great buy untuk anda all in. Kemudian COTI. So COTI maknanya okay, so dah buy COTI, dah breakout, sudah masuk balik dalam channel. Good. Kenapa tu kata good? So ready untuk buy lagi. So meaning kita nakkan breakout ni kita fail sikit. So meaning kalau ikutkan channel ini, kita akan tengok di 4 hours balik, ada tak sebarang lagi high yang atas ni yang kita tak ambil. Okay, so nampak high kita ni, maknanya high ni kita ada high yang ini sebetul ni. Yang ini kita punya key level, ikutkan kita letak ni key level dia high ni. So meaning channel ini supposedly kita kena upgrade dan sedikit. So nanti kita akan tengok dan kita akan check dia punya middle. So, kita ambil yang ni, mana dia punya middle tu. Okay, yang ni jangan tengok sini, jangan tengok point ini, tengok point yang ini. Alright, so kita akan tengok first, kita akan tarik mata ke kiri, kita akan tengok, kita upgrade sampai ke atas yang ini. So kita akan check dekat sini dulu. Oh, betul-betul zoom in ni. Okay, kita tengok kat sini betul tak? Okay, first, okay, betul dah, kita dapat. Iaitu kita nak point yang ini, kita nak point shadow ini.
right? Shadow ni touch yang ini. So cantik. So now kita check kita punya height yang breakout itu. Legit tak legit breakout tu. So belum lagi breakout dan kita tengok ada apa sebut sikit ni dan ikut yang okey yang ni. So meaning belum masih lagi consider Koti masih lagi. So expectation boleh berlaku pullback sikit. Pullback sampai mana kita ada ikutkan ni, kita ada satu key level. Kalau tu draw satu trend line Koti ni, so nampak kawasan ni, kita nampak seperti chopping ni, support, resistance, support, resistance, support, resistance, 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 support, resistance, support, fail. Kali kita ikutkan yang lepas, kita ada di resistance, breakout dan kali support. So price nak main $10, 10 sen. So sama ada price tu drop balik ke kawasan ni untuk retest kawasan middle ni, iaitu kawasan next key level ni. So inilah good buy. So untuk Koti macam kan Zul memang ada lagi perlu nak buy Koti. Sampai mana? Sampai bila Zul akan stop buy Koti? Sampailah dia punya average price dengan current harga semasa adalah align. Contoh Zul nak cakapkan adalah yang mudah adalah Zul punya average itu yang baru ni yang Zul buy minggu lepas, iaitu average tu berada di $57, 57 sen. Kemudian Zul buy lagi 800 coin Koti mana dah jadi 37. So Zul akan buy, keep buy sampai at least price itu berada di key level yang penting, iaitu ni dalam 17 sen. So kalau Koti dah berada kawasan ni, tak masalah, Zul boleh lepas pandang je Koti, Zul boleh simpan coin tu dan Zul akan boleh fokus ke coin-coin lain. So itulah Koti. Currently Zul punya tahun 25 adalah more kepada untuk repair portfolio tahun 21 itu dengan buat investment baru untuk reducekan average, dan insyaAllah next bulan kita akan dapat profit yang lebih banyak. Sebab apa? Coin yang lebih banyak dan kuartal average kita dah berada di bawah. So itulah Zul punya plan. So itulah untuk Koti. InsyaAllah Zul akan buy lagi next month. Untuk first Zul akan reducekan dulu, kemudian ada lagi beberapa coin yang Zul nak all in untuk next month. Itulah untuk di Koti. So next VRA, Koti, apa lagi tadi KDA, VRA. Okay, VRA sampai VRA ikutkan dah breakout itu. So go VRA. So VRA dah breakout kita punya channel, kemudian dah test kita punya level, dah berlaku bounce. So meaning untuk currently Zul nampak pergerakan ni adalah 0.05 ni, kalau jatuh memang great untuk buy. So meaning untuk di VRA ni boleh di sini dia. Harga masih murah 0.06, anda still lagi boleh all in anda punya target. Zul dah ada 2000, Zul target untuk dapatkan 10,000 sebenarnya, tapi dengan harga yang below ni Zul ada target untuk dapatkan almost dalam 100,000 coin. Tu insyaAllah tak priority, tapi Zul akan cuba dapatkan at least first minimum 10,000 coin. Kemudian kalau ada rezeki lagi, harga masih lagi bawah begini, Zul akan cuba dapatkan another untuk completekan 100,000 coin. So, itulah untuk di VRA. So great buy untuk di sini untuk long term. Untuk di VRA dah breakout channel. So next kita akan tengok di komen lain. RM10 Umidu kata RM10 untuk membership. Untuk membership itulah monthly. RM10 adalah monthly. Ingat RM10 itu bukan dapat semua pun, tu hanya dapat 70% saja. 30% lagi YouTube ambil. Tu tolong review blog tu. Blog okey, blog belum lagi blackout, dan blog ni adalah aku kata coin yang first tu akan all in untuk next month. So dia masih lagi. So memang tu nak invest terus. Kemudian blok ni insyaAllah, sebab apa kita dah break key level pertama. So next key level adalah 3003. So ini adalah soalan aku kata jawapan bocor, jawapan bocor sebenarnya. Next month blok adalah coin yang pertama Zul akan all in untuk dapatkan target. So itulah untuk tu punya tengah, dan insyaAllah kita akan monitor by day. Kemudian kita akan boleh pergi ke next coin. So blok adalah coin yang pertama Zul akan invest untuk quarter completekan tu punya quarter target. So next good untuk long term, sebab apa masih lagi channel dan berada bottom channel. So great untuk long term. Kemudian kita akan tengok lagi untuk lepas blok apa lagi. Maksud boleh kira tak risk and reward untuk SLM Floki. So SLM Floki kita tengokkan so possible untuk pullback 28 ada ke? InsyaAllah kalau ada ni ikutkan tengok, kalau kita pullback daripada 23 ada even pullback ke kalau kita pullback daripada 23 ada positif ke kawasan 18k. Kalau kita pullback daripada 25 kita akan expect untuk low pun possible dalam 20k saja. Kalau kita pullback daripada 30 ataupun 28 kita akan rezeki dalam rumah kawasan 23. So nampak dia punya range tu. Pullback tu berlaku, cuma berapa kita dapat tu rezeki lah. Ikutkan 3 tahun 2 tahun ni buy saja whatever price yang kita dapat pullback. So nak tengok SLM dan Folgi risk and reward. So SFN SLM UIDT.
Okay, Zul hanya bagi update aja. Kalau nak kira memang tak sempat. Kalau nak tengok, insyaAllah Zul akan cuba buat masa live nanti. Tapi untuklah hari minggu ni tak ada live. So Zul chatting kat mana SLM. Okay, yang ni. So LM secara teknikal, great buy untuk long term, good investment sebab apa harga opening lah bawah dia ni. So mending good ikutkan ni, nampak harga opening dekat sini, kan harga opening dekat atas. Tak payah nanti tengok balik. Tapi ikutkan hari ni adalah good untuk buy, tapi jangka masih lagi boleh drop ke bawah. Tu SLM. Kemudian nak tengok tadi untuk risk reward nanti dia cuba akan masa live lah, anda boleh record masa live. Untuk Floki ni bukan coin meme coin ke? Floki ada di mana? Okay, ada kat sini. Tu ada Floki Inno Polynex. Okay, tengok Polynex. Okay. Baik, harga ikutkan ni, harga opening dekat sini dah drop below. So kalau macam ni tu tak sarankan untuk invest. Ikutkan kita ada channel yang ni, low ini to low ini, kita tarik sampai ke level yang pertama ini ataupun yang ini pun nama. Right, kita nampak almost breakout. So, kalau breakout ni cun untuk mainin coin ni perlu invest duit yang anda expected kan boleh loss lah. Sebab apa? Below harga support. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan lain. Dan insyaAllah nanti hari Isnin sampai Jumaat baru kita ada live. Hari Sabtu, Ahad biasanya kita akan buat kuartal normal review untuk pagi. So walaupun inilah pergerakan ni, yang penting untuk Bitcoin yang kita nak tengok adalah Zul ada update untuk channel. Inilah update channel yang kita monitor. Dan apakah confirmation untuk kali drop yang di 4 hours 10 berada 5 bawah 50. Dan bilakah nak berlaku pullback yang kita nantikan at least RSI di daily berada di 50 untuk sebelum berlaku rebound. Guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di next review. Wassalamualaikum. Bye bye.